Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, yang pertamanya kita bersama-sama lah memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana dengan keizinan Allah jugalah kita masih lagi bernafas, ya, sehingga ke saat menghampiri 10 Ramadan dan dalam keadaan yang sihat walafiat dan juga rezeki yang melimpah ruah, ya. Walaupun mungkin ada sedikit kekangan, walau bagaimanapun jauh lebih baik sebenarnya keadaan kita berbanding orang-orang lain, ya, umat-umat Islam di negara yang lain, dan itu adalah perkara yang perlu dan wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini, ya, dengan menggunakan ataupun melakukan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada diri dan juga iman kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah untuk saya akan sama-samalah kita membincangkan, ya, dan juga mengenal tentang tafsiran ayat surah Al-Mulk ayat 6 hingga 10, yang mana sebagai sambungan daripada siri Tazkirah sebelum ini, yang mana ayat 6 hingga 10 ni juga sebenarnya ada kaitan dengan ayat yang kelima, di mana dalam ayat yang kelima dalam suratul Mulk ini Allah Ta'ala telah menyatakan tentang balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada syaitan, iaitu neraka Jahannam, di mana mereka, yakni syaitan, adalah makhluk pertama yang menunjukkan keingkaran dan juga kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ke-6 dan ke-10 ini memberikan gambaran, ya, tentang seksaan terhadap golongan-golongan kufar, yakni para pengikut syaitan sebenarnya yang menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sebelum tu kita baca dahulu ayatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada bacaan tilawah kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Sadaqallahul Azim. Kita lihat terjemahannya dan juga tafsirannya daripada ayat 6 dan seterusnya, insya-Allah. Bermula daripada ayat 6, walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam, dan kepada orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, bagi mereka disediakan azab Jahannam, neraka Jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ayat 6 dan 7, 8 dan 9 nanti seterusnya ni sebenarnya adalah gambaran tentang situasi hari kiamat, situasi keadaan di neraka, kepada orang-orang kafir, di mana dalam ayat yang ke-6 ni Allah Ta'ala menggambarkan bahawa setiap kali Allah Ta'ala menyatakan bagi orang-orang kafir, yang kufur kepada Tuhannya, yakni kepada Allah Ta'ala, akan disediakan neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini penyataan secara umum, yang mana Allah Ta'ala mengaitkannya juga dengan ayat yang kelima tadi, sebagaimana yang saya nyatakan di awal tadi, di mana Allah Ta'ala dalam ayat kelima menyatakan tentang balasan kepada syaitan, iaitu neraka Jahannam. Jadi begitu jugalah keadaannya bagi orang-orang yang mengikuti jejak langkah syaitan, yakni musuh yang nyata bagi manusia. Mereka juga akan ditempatkan di neraka Jahannam, dan sebagai seburuk-buruk tempat
kembali kita di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Kemudian ayat 7 dan 8. Ayat ke-7 kita lihat dulu ayat ke-7. Idza ulqu fiha. Apabila mereka itu, yakni orang-orang ahli neraka itu dicampakkan ke dalamnya, yakni ke dalam neraka, sami'u laha syahiqa. Mereka mendengar siulan. Maksudnya mereka mendengar sedutan ataupun bunyi yang mengerikan. Syahiqa, bunyi yang mengerikan. Wahya tafur. Yang mana keadaan neraka ketika itu terus, yakni sedang ia menggelegak. Jadi digambarkan bagaimana di awal ahli neraka itu dicampakkan. Tak adalah dimasukkan secara terhormat, ya ahlan wa sahlan, tak ada. Campak sahaja. Malaikat penjaga neraka hanya akan mencampakkan orang-orang yang kafir tadi masuk ke dalam neraka, dalam keadaan neraka ketika itu bunyi je, seolah-olah siulan sedutan yang mengerikan. Mungkin bunyi macam bila kita memasak air kan, ada bunyi-bunyi begitulah, menunjukkan haba yang sangat besar dan juga sangat panas, sehingga menghasilkan bunyi, wahya tafur, sedang ia terus menggelegak. Yang mana menggelegak ni maksudnya keadaan api neraka itu yang menggelegak tu, sebagaimana Sufyan As-Sauri, salah seorang daripada salafus soleh, dia memberikan gambaran lah. Cuba kita gambarkan sebagaimana sebiji kacang, sebiji atau 2 biji kacang kita lontarkan masuk ke dalam air yang sedang menggelegak. Apa akan menjadi ataupun berlaku pada kacang tu? Kacang tu dia akan bergerak ke sana kemari tanpa haluan, mengikut kekuatan haba yang menggerakkan air tu tadi. Jadi gambarannya begitulah, maksudnya gelegakan neraka tu tadi menyebabkan manusia dicampak, dia akan terus dibawa ke sana kemari tanpa haluan dalam keadaan panas, kesakitan, dan juga pekikan dan juga bunyi yang sangat menggerunkan dan juga mengerikan itu apabila didengari. Baik, jadi seterusnya Allah Ta'ala juga menggambarkan ayat yang ke-8. Takadu tamayyazu minal ghais. Neraka itu tamayyazu minal ghais. Takadu tamayyazu minal ghais, hampir-hampirlah neraka itu bagaikan meledak, minal ghais, memendam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olahnya macam nak meletup. Bukan nak meletup betul lah, tetapi gambarannya bagaimana terlalu dahsyatnya, terlalu nak cakap perkataan sesuai pun kita tak tahu nak gambarkan bagaimana, tapi nak meletup tapi tak meletup. Kerana apa? Kerana nak menunjukkan takadu tamayyiz al-ghais. Al-ghais ni dalam kitab saya menyatakan ia bermaksud asyaddul ghadab. Kemarahan yang sangat-sangatan, kemarahan yang begitu besar yang mungkin selama ini dipendam, akhirnya diberikan secara keseluruhannya lamsam kepada orang-orang kafir tu melalui azab neraka tu tadi. Okey. Kemudian gambaran seterusnya, kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali dicampakkan masuk ke dalam neraka tu faujun, satu sekumpulan ahli neraka, sa'alahu mukhazanatuha alam ya'tikum nazir. Bertanyalah penjaga neraka itu kepada mereka, alam ya'tikum nazir, tidakkah datang kepada kamu dahulu pemberi peringatan, orang yang memberi peringatan, rasul kepada kamu yang datang, untuk memberi peringatan kepada kamu ketika di dunia. Kemudian apakah jawapan ahli neraka ketika itu? Kerana waktu ni mereka dah mengetahui hakikat sebenarnya. Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat seterusnya, ayat ke-9, qalu bala. Mereka yang ahli neraka ni menjawab, ya, bahkan benar sekali, memang ada. Qad ja'ana, telah datang kepada kami, nazir, pemberi peringatan. Fakadzabna, tapi kami dustakan mereka. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami dustakan mereka dan kami kata ma nazzalallahu min syai', tidak diturunkan kepada kami sesuatu apapun. Seolah-olah menipu, menipu. Mereka mengetahui hakikatnya tetapi sengaja mengikut hawa nafsu dan menidakkan bahawa telah datang utusan risalah ataupun telah datang sampai kepada mereka Al-Quran di hadapan mata mereka, peringatan-peringatan datang kepada mereka mengingatkan tentang kehidupan yang sebenar, hakikat kehidupan, tentang kewajipan
menta'budkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta alam ini, tetapi mereka mendustakannya dengan mengatakan ataupun beri alasan, tidak, kami tak diturunkan apa-apa pun kepada kami, satu tak ada apa pun, in antum illa fi dhalalin kabir. Sungguhlah kamu sesungguhnya hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. In antum illa fi dhalalin kabir. Dalam kitab tafsir dibahaskan bahawa di situ ada dua pendapat yang menyatakan siapa yang cakap sungguhnya kamu ni dalam kesesatan yang nyata ni. Ayat ni kepada siapa sebenarnya? Ditujukan kepada siapa? Jadi pendapat pertama mengatakan in antum illa fi dhalalin kabir adalah ayat ahli neraka itu sendiri kepada para munzir ataupun para rasul, para orang yang memberi peringatan, yang datang kepada mereka memberi peringatan, lantas mereka menyatakan kamu ni tak apa-apalah kecuali apa yang kamu cakap tu sesat sahaja. Kesesatan yang besar belaka, tak ada apa-apa. Jadi itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ayat in antum illa fi dhalalin kabir ni adalah ayat yang dikatakan oleh penjaga neraka kepada ahli neraka. Setelah mendengar pengakuan daripada ahli neraka sendiri bahawa sungguhnya telah datang kepada mereka pemberi peringatan, tapi kami dustakan mereka. Kami kata mereka tidak menurunkan apa-apa, maka lantas ditempelak oleh penjaga neraka mengatakan sungguhlah kamu ni memang dah sesat sangat dah ni. Jadi ada dua pendapat. Jadi walau bagaimanapun apa-apa mana satu pendapat atau terhadap dua tafsiran ni pun, kedua-duanya nak menunjukkan bahawa perbuatan tersebut adalah satu perkara yang tidak betul, khususnya pengakuan ataupun perbuatan ahli neraka waktu di dunia yang terus menolak utusan ataupun risalah yang sampai kepada mereka, dan akhirnya menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga, ke dalam neraka, diumbangkan ke dalam neraka, baik. Kemudian dalam hal ini ayat ni sebenarnya lebih kurang sama dengan ayat Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar, ayat 71, yang mana bermaksud sehingga apabila mereka sampai ke neraka lalu dibukakanlah pintu-pintunya. Berkata para penjaga neraka kepada mereka, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhan kamu dan memperingatkan kamu tentang hari pertemuan kamu ini? Mereka menjawab, ya, memang ia telah datang. Jawapan yang sama, qalu bala. Tetapi telah ditetapkan hukuman azab ke atas orang-orang yang kafir. Jadi pengakuan ahli neraka ini Allah Ta'ala telah rekodkan, telah catatkan dalam Al-Quran dalam beberapa tempat. Antaranya selain daripada dalam surah Al-Mulk ayat 9 tadi, juga dalam surah Az-Zumar ayat 71 dan banyak lagi tempat-tempat yang lain. Jadi ini menunjukkan bukti keadilan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluknya, di mana Allah tidak mengazab sesiapa pun melainkan selepas dikemukakan hujah, dalil, dan maksudnya diutuskan Rasul kepada seseorang ataupun suatu kaum tu tadi. Jadi kalau tidak sampai utusan itu pada mereka, Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala tidaklah mereka itu mendapat balasan ataupun azab api neraka. Tapi dalam konteks kita hari ini, segala hidayah, segala maklumat kita boleh peroleh dengan cara yang sangat mudah. Tidak ada alasan sebenarnya untuk kita mengatakan bahawa hidayah tak sampai, tidak ada orang beri peringatan dan sebagainya, sedangkan kita hidup dalam keadaan dunia terbuka, langit terbuka di mana segala maklumat sudah ada. Okey. Kemudian ayat yang terakhir, yang mana ayat terakhir Allah Ta'ala mengatakan waqalu law kunna nasma'u. Jadi ayat ke-10 ni sebenarnya adalah penyesalan, an-nadamah wal khasarah, menyesal, kekesalan, rasa kerugian. Bila orang menyesal dia rasa rugilah, tapi rasa rugi yang tak boleh nak diperbaiki semula sebab dah tak ada apa-apa, tak ada peluang untuk mereka kembali ke dunia semula. Waqalu, dan mereka berkata, law kunna nasma'u, kalaulah dulu kami mendengar, au naqilu, atau kami berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Jadi penyesalan ini adalah penyesalan yang tidak berguna. Penyesalan awal waktu di dunia tidak mengapa.
masih lagi sesal dahulu pendapatan. Tetapi sesal kemudian di akhirat tidak berguna langsung dan tak mampu memberi manfaat apa-apa pun kepada seseorang tu tadi. Dalam hal ni, mungkin kita lihat daripada ayat ni dari sudut ijaz ni, daripada sudut ijaz bahasa, ijaz lughawi, Allah Ta'ala memulakan lau kunna nasma', kalau dahulu kami mendengar. Dan banyak juga ayat-ayat yang lain juga Allah Ta'ala mendahului perkataan sami'a berbanding aqala ataupun fakara, ataupun basara, perkataan-perkataan yang lain. Dia nak menunjukkan bahawa diri mendengar ni ataupun proses mendengar ni adalah satu perkara yang lebih penting berbanding melihat, berbanding bercakap. Yang paling utama adalah mendengar, dan ia mendahului proses berfikir. Sebab biasanya kita memang akan sentiasa mendengar pelbagai perkara, pelbagai maklumat kita dengar. Mungkin kita baca, kita lihat, dalam masa yang sama kita dengar. Tetapi apa reaksi kita daripada apa yang kita dengar tu, kadang-kadang bila kita rasa benda tu tak ada manfaat ataupun sia-sia, kita akan ignore benda tu, kita akan abaikan perkara tersebut. Tapi kalau kita rasa benda tu sesuatu yang perlu difikirkan, maka kita akan nakil, kita akan fikir dia tentang sejauh mana satu perkara itu menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala, ataupun perkara yang menunjukkan suatu kewajipan sebagai seorang hamba dan sebagainya. Jadi bila dengar seorang yang ada keinginan untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, dia akan berfikir dan akhirnya membawa untuk dia bertindak terhadap apa yang dia dapat, maklumat yang dia dapat tu tadi, ataupun ilmu yang dia dapat tu tadi. Jadi ayat ke-10 ni adalah nak menunjukkan bahawa penyesalan, dan akhirnya dalam ayat 11, walaupun tak termasuk dalam apa yang kita nak bicarakan hari ini, Allah Ta'ala merakamkan bagaimana mereka akhirnya, ahli neraka ni mengakui dosa-dosa mereka. Dan memang akhirnya mereka mengakui bahawa tidak adalah tempat yang paling sesuai untuk mereka melainkan neraka jahanam itu tadi, akibat daripada perbuatan mereka sewaktu di dunia dahulu. Jadi dalam hal ni banyaklah hadisnya. Kalau kita tengok bab perbincangan terhadap syurga, neraka dan sebagainya, ni banyak hadis yang Allah Ta'ala yang Rasulullah SAW katakan. Antaranya Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulu ahadun nar illa wa huwa ya'lamu anna an-nara aula bihi minal jannah. Yang bermaksud, seseorang itu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka melainkan setelah ia sendiri insaf bahawa neraka memang lebih layak baginya daripada syurga. Ayat ni mungkin perlu disyarahkan secara khusus, tapi secara umum kita boleh fahamkan bahawa maksudnya kadang-kadang manusia ni dia ada kesedaran dia kan, bahawa dia ni macam neraka lah lebih layak bagi diri dia, bila mana dia nampak apa yang dia lakukan tu adalah perkara yang tidak bertepatan dengan syariat. Dia ada kesedaran tapi tak ada kekuatan untuk bertindak ataupun bergerak ke arah yang lebih baik untuk memperbaiki dirinya, maka akhirnya dia akan kekal berada di situ. Okey. Jadi sebagai kesimpulannya daripada ayat 6 hingga 10 ni tadi, yang mana memberikan gambaran tentang situasi keadaan di neraka, keadaan neraka yang mana kita lihat walaupun hanya 3 ayat daripada surah ni, tapi cukup menggambarkan kegerunan kepada kita tentang keadaan api neraka, di mana antaranya yang pertama, bila mana ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan dicampak, dalam masa yang sama ada bunyi yang sangat mengerikan, bunyi mungkin kesakitan, meraung dicampur dengan bunyi neraka yang bunyi-bunyi menggelegak tu tadi. Kemudian apabila dalam keadaan neraka tu pun seolah-olah nak hampir pecah berkecai kerana marahnya penjaga neraka dan juga Allah Ta'ala terhadap mereka ni tadi, dan juga akhirnya bagaimana persoalan yang diberikan oleh penjaga neraka kepada ahli neraka, tentang tidak akan datang kepada mereka pemberi peringatan. Akhirnya mereka mengakui, penjaga ahli neraka mengakui tentang kesilapan dan juga kesalahan, pendustaan yang telah mereka lakukan di dunia dahulu. Dan ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa supaya kita berfikir, jangan kita menyesal di akhirat nanti.
Menyesal kemudian tak berguna sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat Quran. Kalau kita benar-benar beriman dengan ayat Al-Quran, kita akan anggap kisah ataupun paparan ni sebagai benda yang memang betul. Jadi kita akan jadikan sepadan, sebelum aku menyesal nanti, lebih baik aku beringat sekarang dengan um, memperbaiki diri, menambah ilmu dan juga berusaha untuk menjadi orang yang lebih banyak melakukan amal soleh dan juga sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kesimpulannya, mungkin ibrah yang kita boleh ambil mungkin antara perkara yang kita boleh cuba sematkanlah dalam diri. Setiap kali mungkin kita melihat api di dapur, mungkin contohnya kaum ibu, mungkin kaum wanita lah biasanya datang dapur, nampaklah api. Setiap hari kita akan nampak api. Jadi jangan sebolehnya cuba mungkin sekali atau dua kali kita selami daripada melihat api tu, membayangkan api yang kecil itu dengan api neraka yang panasnya berpuluh kali ganda lagi daripada api yang ada di dunia. Jadi kalau api di dunia pun kita tak sanggup untuk letakkan jari kita yang kecil tu di atas api dunia ni tadi, apatah lagi di akhirat, di mana api yang kepanasannya sangat panas dan juga menggelegak berjuta-juta darjah Celsius lagilah. Na'udzubillah, kita pun tidak mampu untuk menghadapi kepanasan api neraka tu tadi. Jadi iktibar daripada tu, kita cubalah untuk mengisafi diri dan juga sentiasa mengambil peka terhadap apa juga yang kita lakukan dalam kehidupan, sama ada perkara berkaitan ibadah kita, ibadah-ibadah yang perlu kita perbaiki, ibadah yang mungkin selama ni kita culas, ibadah yang mungkin selama ni mungkin perkara-perkara sunat sahaja tapi kita rasa kita jarang lakukan. Kita cuba untuk usaha agar dengan cara itu bertambahlah lagi takwa kita dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, perhatikan jugalah sebab orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulnya, dengan malaikat, kitab dan hari kiamat, qada qadar Allah Ta'ala, mesti dia akan memberi kesan terhadap tingkah laku dan juga tindakan kita. Maksudnya kita akan sentiasa berhati-hati terhadap perkataan, tingkah laku dan juga perbuatan yang kita lakukan, supaya tidak melanggar batas-batas akhlak dan juga batas-batas syariat yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan daripada 5 ayat ni tadi dapat memberikan ataupun mencetuskanlah sedikit kesedaran kepada kita tentang api neraka. Dan boleh lihatlah kepada surah-surah yang lain yang menceritakan tentang api neraka, antaranya surah Al-Qari'ah, dan banyak lagi surah-surah yang pendek pun kita boleh lihat bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang api neraka. Selain daripada itu surah Al-Humazah pun kita boleh lihat untuk kita tadabbur sendiri. Kerana proses tadabbur ni boleh berlaku sendiri, tapi berbeza dengan proses tafsir. Proses tafsir Al-Quran ni hanya orang yang layak, para ulama yang layak sahaja. Tapi untuk tadabbur, kita bila datang kepada Al-Quran dengan hati yang bersedia untuk mendapatkan hidayah ataupun sesuatu ilmu yang bermanfaat untuk kita, insya-Allah kita akan mendapat benda tu dan akhirnya kita boleh tadabbur untuk diri kita sendiri dan memberikan kesan kepada amalan kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu sajalah daripada saya untuk hari ini, perkongsian kita. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.